Dua perkampungan masyarakat orang asli di Pahang bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara serentak bermula Selasa ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Rozi MD Saad berkata, antaranya ialah kampung orang asli Sungai Mai di Jerantut yang dihuni lebih 400 penduduk dari kalangan etnik Jahud. Ekoran hampir 20 kes COVID-19 sudah direkodkan. Ia berpunca daripada tindakan seorang warga tempatan yang dilaporkan lazim pulang ke rumah keluarganya pada hari Minggu setelah beberapa hari bekerja di sekitar daerah tersebut. Kes indeks mengalami demam, selsema dan batuk sebelum disahkan positif wabak itu hasil ujian di sebuah klinik kesihatan pada Jumaat lalu, namun sudah berhubung 40 kontrak rapat. Rozi berkata satu lagi kluster komuniti masyarakat dari suku kaum Jakun juga mengakibatkan kampung Inoi di Rompin dikenakan PKPD selama 14 hari hingga 11 Oktober depan. Penularan wabak bermula daripada seorang penduduk tempatan yang dikesan positif setelah saringan bergejala hari ini tetapi sudah menjangkiti 27 individu termasuk keluarga dan jiran. Perkampungan didiami lebih 300 orang penduduk itu pernah dikenakan PKPD pada 14 April lalu sebelum berakhir 5 hari lebih awal daripada yang ditetapkan iaitu pada 23 April lepas. Beliau juga memaklumkan hanya satu lokaliti yang bakal tamat PKPD pada esok seperti yang dijadualkan melibatkan rancangan rumah murah Kampung Kolek, Mukim Sungai Lembing, daerah Kuantan yang dilaksanakan PKPD sejak 14 September lalu. Penglibatan mahasiswa di dalam kerja-kerja kesukarelawanan bukan sahaja melahirkan belia dan belia wanis yang bersahsiah tetapi juga mampu membentuk semangat jati diri dan keikhlasan di dalam diri mereka. Seorang pelajar ijazah sarjana muda kejururawatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Cik Nur Mushidah Abdul Hamid berkata, penglibatannya sebagai sukarelawan bersama badan bukan kerajaan NGO My Fine Action bukan sekadar membentuk kepribadiannya, malah turut membuka matanya untuk berkongsi kepayahan dan keperitan masyarakat. Beliau gembira apabila dapat melibatkan diri di dalam membantu masyarakat yang memerlukan meskipun masih terikat dengan jadual pembelajaran yang ketat. Seorang lagi pelajar ijazah kedoktoran dari UMP, Cik Nur Arifah Maknor berkata, meskipun kebanyakan sukarelawan terdiri daripada pelajar pengajian dan sibuk dengan kekangan jadual pengajian yang ketat, namun mereka berjaya mengaturnya dengan sebaik mungkin. Ini kerana ramai di kalangan sukarelawan ini berjaya cemerlang di dalam pengajian masing-masing dan ini membuktikan bahawa penglibatan di dalam kerja-kerja amal tidak menjejaskan fokus terhadap pembelajaran. Keterlibatan pelajar di dalam NGO bukan sahaja mendidik sikap dan tingkah laku pelajar, sebaliknya dapat memberikan pengalaman sebelum menjengah ke alam pekerjaan yang lebih mencabar. Kesusahan yang ditanggung bapa kepada Nurul Alia Natasha Kamarul Isham yang hanya bekerja sebagai penoreh getah membakar semangatnya untuk belajar bersungguh-sungguh apabila dia terpilih untuk menerima derma siswa berupa tajaan penuh bagi menyambung pengajiannya. Nurul Alia Natasha merupakan anak kedua dari 5 beradik, telah ditawarkan Diploma in Occupational Safety and Health di Universiti Automotif DRB HiCom dengan keseluruhan yuran pengajian berjumlah RM42,000 ditanggung penuh oleh pihak DRB HiCom. Masa itu saya bersyukur sangat-sangat sebab saya dapat. Saya rasa saya dapat ringankan beban diorang dan diorang tak perlu nak taja saya belajar, nak bayar yuran ni semua sebab diorang nak bayar yuran pengajian adik saya yang lain. Saya rasa alhamdulillah bersyukur sangat. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas majlis penyerahan surat tawaran Universiti Automotif di DRB HiCom beasiswa penuh dermawan B40 kepada anak Kerdau di Pusat Khidmat Masyarakat Dun Kerdau di Termeloh. Hadir sama ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad.
Manakala bagi Muhammad Akwan Hakim Azri, beliau berharap dengan tajaan penuh yang diterima dapat meringankan bebanan keluarga apabila kedua ibu bapanya merupakan petani. Tajaan ini dapat meringankan beban keluarga untuk saya sambil belajar. Bagi Nur Ayuni Syamsul Baharin, dia sangat bersyukur apabila menerima perkabaran ditawarkan derma siswa bagi melanjutkan pengajian ke Universiti Automotif DRB Highcom. Dia yang kini bekerja bagi membantu keluarganya berhasrat untuk menyambung pengajiannya ke peringkat tertinggi. Dengan tajaan yang saya dapat ni, saya lagi yakin nak belajar bersungguh-sungguh, nak membantu keluarga saya. Dua lagi penerima iaitu Muhammad Syabil Tajul Muluk tidak dapat hadir, manakala Zuhimi Iman Zulsafri pula diwakili bapanya. Kesemua mereka menerima tajaan berjumlah RM42,000 seorang bagi menampung pengajian diploma selama 2 tahun setengah, merangkumi yuran pengajian, yuran peperiksaan, asrama dan allowance sehari diri. Universiti Automotif DRB Highcom telah membelanjakan RM5.46 juta bagi derma siswa yang menaja keseluruhan yuran pengajian kepada 130 pelajar dan telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya.